Tu hak masing-masing lah. Kalau kata lepas ni tengok saya dah tak ada dah nak jual sekali TV pun, kita tak boleh cakap lah TV dia orang. Betul. Kan? Kalau tiba-tiba dia nak potong Astro. Sebab ada yang sampai aku dah lama tak ada Astro tapi aku sambung balik pasal nak tengok korang. Okey, Cok. Hari ni walaupun tak cukup semua tapi seorang sampai dah. Seorang dah sampai. Itu hint ke sebenarnya nak mengatakan bahawasanya mungkin dalam quarter final ada ramai lagi yang akan datang ke? Tahu ke tak tahu sebenarnya Wahid nak datang ini? Siapa suruh datang? Tak, sebenarnya memang kita tak tahu menang langsung. Mungkin ni produksi yang susun. Tapi dia datangnya pun katanya untuk kejutan buat Awira sebab pasal Awira dapat impact daripada video Wahid tebak baju dekat bilik air tu kan. Dalam lagi-lagi senario itu membuatkan dia praktis sampailah dia boleh buat channel betul. Kita pun terkejutlah dengar kisah sebenar yang Awira cerita tu. So last kali kita macam tiba-tiba dia nampak dia kan masa Awira tengah habis perform. Dia dengan itulah meja trolley chair. Dia nak cuba selindung. Tak ada dah. Dia dekat belakang tu dah tak ada dah. Tapi pasal masa tu Yasin kat belah sana. So saya nampak dulu. Saya cakap alamak mana hanya ni kan. Lepas tu dia dah dekat atas dah. Baru Yasin dapat tegur dia lah apa semua. Macam ni pula masa tiba-tiba you all punya masa komen tu pula dia pun muncul juga. Lagi lah tak jangka. Ingat dia dah balik dah kan. Rupanya aduh dia masuk balik. Ada masa dia keluar tu saya cakap dia. Kita punya tak bagi tahu ke promosi. Pasal kita orang tak promote apa-apa tentang konsert mega lawak kita orang yang akan datang. Dia cakap alah lupa. Tak apalah next time dia cakap. Rupanya next time dia tak apa-apa. 5 minutes later. Tapi rasa best sangatlah Wahid dapat bersama kita, dapat buat orang cakap berseluruh kat atas tu kan, mengekek-ngekek tengok juri, penonton pun mungkin diorang merindui benda tu lah aku. Seronok lah. Tu dia cakap tu macam minggu lepas baru tanya pasal kumpulan senario buat cameo kan. Tiba-tiba minggu ni ada seorang datang kan. Tiba-tiba macam tu. So tu dah tanya adakah hint ke nak bagi tahu selepas ni. Walaupun minggu ni dia datang kerana dijemput untuk Awira. Tapi mungkin lepas ni dijemput oleh saya ke untuk semua orang ke? Mungkin dah. Mungkin kita mampu merancang tapi tu yang menentukan. So apa pun kejutan jangan kata korang je terkejut. Kadang-kadang kita orang sendiri pun yang akan terkejut. InsyaAllah doakan. So performance minggu ni macam mana? Saya nampak kata jaket biru, baju biru, semua biru hari ni dan dah lama juga tak nampak penuh pentas. Tapi hari ni dengan motonya, dengan bersama penari-penarinya semua kan. Sendirilah sebelum tu. Berpuas hati ke tidak dengan performance untuk minggu ini? Dari segi corak persembahan tu mungkin ada sikit orang cakap ekstra lah. Bila ada props, motor, ada dancer kat belakang tu untuk mendukung lagi kan, untuk menambah perisa kan. Cuma mungkin saya bersetuju dengan ini kita belum cerita pasal vokal lagi kan, baru dia punya surrounding lah. Bila Datuk Nasir cakap patutnya korang kena pakai denim yang hegel-hegel, ragut-ragut. Lepas tu seluar jeans juga instead of leather. Memang sebelum ni pun kita rasa memang itulah sebenarnya yang kita bayangkan kan, kita gambarkan. Tapi kadang-kadang jelah piawaian broadcast kadang-kadang mungkin dia orang nak mengekalkan kita punya elegan tu sebab from time to time tu saya digambarkan sebagai yang memang luxury, elegan, and mungkin dia tak nak langsung ada elemen-elemen tu. Yang saya kira macam kita pun mencuba and kita tak sangka lah disentuh juga tentang pakaian kita kan. Oleh M. Nasir pula tu kan. Ramai orang pasal fashion tiba-tiba M. Nasir pula yang tegur. Sebab saya ingat lagi masa lagu ni masa kita orang first time dengar, kita tahu lagu tu zaman bila. Zaman-zaman 80s memang time-time mak motor rugged. Bukan mak rempit. Tapi mak motor rider. Jadi itu memang kita orang bersetuju sangatlah dengan apa yang Datuk M. Nasir cakap tu. Dari segi pakaian tu lah. Tapi itulah saya pun terpaksa cover lah, cakap itu mak motor, ni mak Motorola lain sikit. Cover jugalah. Lepas tu dia cakap ada tattoo apa semua. Ni ala baru sebenarnya. Tapi kita memang itulah yang seperti apa yang kita gambarkan sebenarnya, nak dia punya look tu. Tapi dari segi vokal boleh cerita lah. Bila tiba-tiba Ibu Hetty pun siap kan? Ya betul. Memang orang kata yelah tak boleh nak serolok lagi walaupun
pakar apa mengutuk kesilapan, tapi kita akur memang tadi ada terkecil yang di mana Ada. kejutan di atas pentas. Betul. Ya. Dan apa pun kita cuba buat sesuatu yang kesilapan tu tak Cover balik. Cover balik. Cover jadi, balik. itu yang perangai yang Michael keluar tu. Tapi kita seronok, bukan kata puas hati dari segi apa, tapi bila kita dapat lagu ni, Ya. kita rasa macam okay, saya is Ya. back on track. Betul. Sebelum ni macam yelah, komen daripada juri pun cakap kalau boleh kita orang nak lebih pada ni. Kita nak dengar vokal korang. So mungkin sebelum-sebelum ni macam lagu-lagu balada macam Better Man, lagu Ala-ala Getaran ni Jiwa, Hmm. lagu Sufian Suhaimi terakhir, lepas tu Mendua pula. Itu semua lagu-lagu yang bila diorang nak tengok vokal, mereka menuntutkan vokal kami yang betul-betul cabaran kan. Kita cuba. Tapi bila kita dapat lagu ni, memang bukan kata makanan, tapi benda ni kita boleh ada something yang extra kita boleh bagi. So, ya. Itu tadi kita cerita pasal you punya performance, you sendiri cakap macam tu lah. Okey, macam mana pula dengan kali ni kan kedudukan minggu ni, kita tahu Bandi minggu ni tersingkir. Dan sebenarnya you berada di atas Bandi. Dan kedudukan mata tu ada satu. Ada kerisauan tak? Sebab macam ramai yang berharap untuk masuk ke final sebelah saya ni sebenarnya. Tapi kita baru masuk minggu depan ke quarter final. Tadi Tok Ram masa dalam PC dia ada sebut lah, dia bukan sebut pasal saya, dia cuma kata kita boleh tahu, kita boleh tengok siapa yang macam susunan dia, mungkin kemungkinan dia cakap kalau semuanya berjalan seperti biasa lah. So apa kemungkinan yang mungkin saya akan lakukan supaya yelah tak risau ke kedudukan tu? Kalau tengok yang tersingkir tu memang ikut urutan yang seperti every week. Ya. Sebelum ni kalau ikutkan kita tak pernah duduk kat bottom 3 pun. Yang bukan membuat kita rasa selesa atau selamat, kita rasa macam betul ke, macam maknanya kita lagi bagus daripada yang lain ke sebab tak duduk bottom 3 kan? Maknanya yang bawah dan lain tu lemah ke apa kan? Tapi minggu lepas kita dah start dah rasa dah bottom 3, and start pada tu memang kita orang memang bukan menerima, tapi kita orang macam dah ready yang kita dah pergi sejauh ini. Memang kalau boleh nak sampai ke ujung kan, tapi bila kita menilai daripada semua peserta yang ada, so rasa macam okey lah, at least kita dah pergi jauh dah kan. Jauh. So macam minggu lepas pun kita terselamat. Lepas tu tengok pula kita tinggal dengan Bandi juga kan. Kita berdua juga kan. Tengok macam terselamat dah kali upiak kan. Lepas tu ni minggu ni pula. Minggu ni kita rasa macam memang kita dah okey, tapi dalam masa yang sama kita tahu keadaan kesihatan Bandi. Macam yelah, tadi saya sembang lama juga dengan dia kan. Kita bercerita pasal kadang-kadang ada situasi yang kadang-kadang perlukan pengorbanan yang kita tak boleh sampai fasik. Maksudnya menzalimi diri sendiri kerana sesuatu tuntutan yang kita dah tak mampu. Tapi at the same time saya faham. Sebab tu tadi bila saya jumpa Bandi pun dia cakap tak, gua okey. Dia macam ingat kita macam kita bukan kesiankan dia atau kita rasa macam tak best lah, kita orang tak layak. Tapi pasal sebenarnya familyhood lah yang membuatkan the tense of the whole competition ni sebenarnya kita orang dah macam duduk satu rumah. Ya. Itu sebenarnya dah tak kisah pasal nyanyi sedap ke tak ke, tapi rindu, kita akan merindui rutin tu lah. So, dia bukan apa tau, sebab ramai kat luar sana ni sampai bercakap kata kalau saya keluar kita tak tengok GV. Tanggungjawab bukan saja pada peminat sekarang ni, tanggungjawab sekarang ni kepada GV terus. Sebab kalau you all keluar, GV tak ada siapa nak tengok. Allah. Sebab tu dia bertanya soalan begitulah. Sebab macam itu Datuk Ramli cakap kata tu berdasarkan apa yang berlaku pada minggu ini, minggu lepas kan. Tapi you ada seminggu lagi sebenarnya. Ya, betul. Rasa tak tekanan tu mungkin untuk kekal, untuk peminat ada macam saya cakap je lah, siap-siap untuk GV sekali. So nanti kalau tidak hilang penonton. Sebab kalau kita tengok daripada perjalanan momentum daripada awal lagi dari segi undian kita cerita fan base lah statistik tu, kita tahu statistik tu mutlak sahih. So daripada situ kita tengok setiap minggu kan kita orang menang. Kuku tu sampailah minggu ke-6 yang lepas tu minggu ni sebab memang reject kan awal-awal. Minggu lepas dah cakap tak nak kan? Bukan masa tak nak. Tak, kita rasa macam itu untuk puaskan hati yang mengundi. Sebab dia orang konsisten, maknanya konsisten tengok bila kita cerita pasal dia orang nak tengok saya kat dalam tu, sebab tu dia orang undi supaya ada selagi ada lah. Sebab dah tahu dah keputusan untuk membuat kita ada tu bukan pada undian, tapi pada permarkahan juri. Jadi bila kita tengok konsisten tu macam tu, sampai Kuku terpaksa buat satu lagi sistem
untuk membenarkan setiap juri bagi 5,000 undi. So katalah kami 17,000. Bila 20,000 tu diberi pada yang lain, of course kita takkan dapat lah. So mungkin itu je strategi atau sistem yang diorang buat untuk, yalah, pada saya bukan kita nak cerita petikai pasal adil tak adil, tapi macam kita orang ni memikirkan sahabat, ukhuwah kan, bagi peluang untuk orang lain. Tapi patah balik pada tekanan tu. Macam mana ni? Bila kalau yalah macam saya cakap tadi, peminat semua memang mengharapkan you masuk ke final, sampai memang yang cakap tak tengok dah. So seminggu ni apa yang seminggu ni apa yang mungkin dalam masa seminggu ni contohnya. Macam satu ugutan jugalah. Tapi siapa pun benda ni ugutan tapi mesra. Mesra. Macam kita sebenarnya kita mengharapkan, jangan berharap pada kita sebenarnya, berharap pada atas. Ya, betul. Doa anda tu yang kami perlukan. Ada ke tak ada, singkir ke tidak, kami tetap teruskan perjuangan. Tapi mungkin macam diorang nak tengok the only program yang diorang boleh tengok kita orang setiap minggu. Lepas ni dah tak ada dah. Jadi macam kita macam mana nak menafikan sebenarnya memang kita tahu tu tuntutan diorang kan. Tapi dalam masa yang sama tuntutan pentas tu penting juga. Jadi kita orang itulah berusaha pun berusaha, berdoa pun berdoa, and kena redha lah. Sebab kita tahu diorang anggap macam benda ni bukan pertandingan. Kan? Diorang rasa macam kita buat show je. Kita rasa tekanan ni sebenarnya tekanan pertandingan. Sebab rasa kalau nak ikut macam saya sendirilah, last pertandingan yang saya masuk pun sinaran pasport kegemilangan. Ini pertandingan kedua lah. Macam Yasin mungkin pernah sebelum ni dah rasa dah tekanan pertandingan tu kan. So saya setelah sekian lama dah tinggalkan, bila masuk balik dalam pertandingan, tapi macam balik pada asal lah, niat kita nak sambung belajar. Itu je. Dia keutamaan ni dia ada turutan. Nombor 1 apa, nombor 2 apa. Termasuklah yang tadi tu, tuntutan peminat, nak tengok GV pasal saya je. Tapi kita orang ada keutamaan kami yang perlu kami hormati dan utamakan lah, iaitu sambung belajar untuk menaik tarafkan lagi, bukan saja sebagai seorang pelawak, sebelum ni sebagai seorang penghibur, tapi sebagai seorang penyanyi. Dan banyak benda yang kami dah explore untuk mendapatkan pengalaman tu. Hopefully selepas ni, tak kira kami masih bertahan atau sampai ke final pun, kami rasa kami dah dapat satu lagi pengiktirafan. Itu yang kami nak. Jadi saya setakat ni berpuas hatilah dengan perjalanan dalam genggaman saya, tak ada masalah. Dan harapan untuk peminat pun janganlah kot saya keluar tiba-tiba nak boykot terus, tak patut kot. Janganlah kalau boleh, jangan. Tapi itulah kan, benda ni sangat subjektif lah, betul lah. Tapi kadang bila orang nakkan satu benda, so lepas tu bila tak ada, jadi macam mana nak cakap? Kita tak boleh nak salahkan dia orang kan. Tu yang tadi tu sambung belajar. Jadi anggap kita ni anggap sambung belajar. Peluang untuk saya belajar di dalam orang kata apa, jelah melengkapkan seorang kategori penghibur lah. Betul. Kita nak ambil PhD sebenarnya. Kita nak sambung belajar. Dan insya-Allah selepas ni kita ada lagi beberapa benda lanjutan, sebab nanti tak lagi ni pun tak tahu dalam masa yang terdekat ni ada konsert Mega Lawak Sinari Union. Tu lagi 2 jam tengok. Lagi semua yang mana favorite korang semua ada kat dalam tu. 7 bulan ni. 7 bulan. InsyaAllah. Jadi saya akan hadapi minggu depan seperti biasa. Maknanya penuh semangat, berusaha habis-habis. Tapi selebihnya serahkan pada yang atas lah. Ya, betul. Dan pada korang, tak kisahlah, itu hak masing-masing lah. Kalau kata lepas ni tengok saya dah tak ada, nak jual sekali TV pun, kita tak boleh cakap lah TV dia orang. Kan? Kalau tiba-tiba dia nak potong Astro. Sebab ada yang sampai aku dah lama tak ada Astro, tapi aku sambung balik pasal nak tengok korang. Macam yang Zaf tadi cakap kan kita. So macam itulah, macam kita harap sangat doa lah, berdoa. Tapi saya sendiri nak final kalau boleh. Maknanya memang akan berusaha untuk ke final takkan menyerah kalah dengan mudah. Kita tak akan menyerah kalah, and kita nak perakuan ataupun kita akan akur setiap kali bila juri cakap apa, progress tu. Yang penting ada, setakat ni kita orang berpuas hati sebab setiap kali tu dia orang cakap ada progress. Jadi kita rasa berbaloi lah kita belajar. Bukan sekadar rating, sekadar konten macam Datuk Syafina cakap kan sebelum ni. I tak nak you all kat dalam ni ibaratnya konten. Ibaratnya mengisi ruang yang kosong. Just untuk disingkirkan. So macam kita tengok dah minggu ke-7. So
Rasa berbaloi lah. Itu memang sangat berbaloi. Saya rasa kan berbaloi bukan sangat. penyanyi asal, seorang pekerja grup penghibur Ya, ya. melawan mereka-mereka yang menyanyi, betul-betul menyanyi kan. Memang cabaran dia double pada kita orang. Ah. Bersaing dengan penyanyi. Ya. And So tak ada siapa yang dengki ke setakat ni, tak ada siapa setakat semua ni, dia okey macam tak ada siapa and- yang takut tu memang ramai lah kan. Itulah. Tapi diperakui juga mereka-mereka yang pernah membawa artis. Okey. Manager-manager yang pernah membawa sebelum-sebelum ni, dia cakap GV8 ni paling orang cakap ukhuwah tu kan. Paling kuat lah. Tak kira non-Malay ke non-Muslim ke kan, sama semua. Ya. Kita tak berpuak-puak. Sebab dulu mungkin ada reputasi yang mereka berpuak-puak. Okey, tim ni kan. Tapi kali ni even tadi saya ada seorang daripada rakan kita, Helmi Ashley, seorang komedian, dia pun pernah bertanding dalam sebuah MLM. program reality, tak nak sebut lah kan. Dia cakap bila saya tersingkir, dia cakap kan, semua orang okey bye macam tu, macam harap sangat aku keluar. Bila dia cerita kan, kita rasa untung dapat peserta-peserta yang macam ni. Lepas tu bila kita nak naik tu sama-sama, okay, whatever happen, okay, kita still akan contact. Dia memang familyhood lah. Rasa sangat best yang ni lah kot. Kita rasa macam tak ada pun siapa yang macam lantak engkau lah, engkau yang tersingkir, lantak engkau yang tersingkir. Kita mungkin akan rindukan benda ni, bukan pasal pertandingan dah. Pasal Jangan cakap macam nak keluar awak sangat. Tak. Maksudnya pertandingan ni akan berakhir. pertandingan ni akan habis Akan juga. berakhir juga. Tapi kita akan rindulah kita benda akan ni. rindu momen ni. Berkampung dengan mereka-mereka yang orang cakap beautiful soul. Ya. Roh-roh yang indah ni memang best sangat. Makan sama-sama. Dia tak ada lulu, gua-gua, dengki lagi lah, jauh sekali. Ya. Faham? Memang tak ada. And kita orang kadang-kadang, kau punya ni why not? Ya. Ada bagi-bagi input juga. And diorang guna pakai. And kita rasa macam memang kita satu sekolah lah. Okey. Satu sekolah mana boleh dengki-dengki kan. PhD lagi. Okey, last. Mungkin Yasin dulu, lepas tu siapa? Okey. Suku Akhir. Harapan anda dan untuk peminat. Okey. Suku Akhir, kataan suku Akhir tu pun dah okey lah. Okey, orang kata dah cukup, orang kata Jauh ni. dah terlalu jauh dan kataan Akhir tu pun dah, orang kata dah sampai masanya GB8 dan minggu ke-8. So keluar ke tak keluar tu semua adalah kita letak pada atas. Yang penting kita reda dengan apa juga yang berlaku. Dan kepada anda, jangan gaduh-gaduh, teruskan menyokong kami di GB8 ni. Takut nak kata terakhir, sebab mana tahu minggu depan nak kata lagi. Dan pada Cikgu Sarah, saya memang selalu kalau boleh macam Zefri sendiri pun, kalau boleh tunjukkan dulu apa yang kita orang dah cakap, nanti baru dia suruh dia react pada tu dulu, lepas tu baru react pada kita orang punya persembahan. Sebab yang sebelum ni kita orang tunggu keluar je yang reaction punya tu kan. Kita nak tunggulah apa yang dia nak cakap. Dan saya bersetujulah dengan apa saja yang dia cakap tu. Memang dia tahu lagu ni susah, lagu ni tough. And then Ernie menyelamatkan kami dalam keadaan yang macam tu. And ada tips-tips dia kat sana macam mana nak voice control. Itu benda yang kita memang supaya dalam masa yang sama bukan saja mendidik kita, tapi mendidik mereka yang kat luar sana juga. So Dia nak jadi presiden fan club awak ni. Dia nak jadi presiden fan club saya sebenarnya. Okey, sangat tak ada tapi yang penting kita kena featuring dengan trio. Nyanyi satu lagu cantik. Yang penting Zef kena setting kan. Kena make it. Dia pilih lagu apa, studio awak cari. Make it happen lah. Kita make it happen. Lepas tu ni kita terus je. Ya. Kita start viral lah. Kita lock lah. Kita lock lagu trio ni. Okey bang, good luck minggu depan. Yang penting bang, saya cakap betul tu bang. Kalau dalam komen jangan tersingkir InsyaAllah. Boykot Itu doang. GV bang, kena boykot. Bayangkan. Alah, tak mau apa by hook or by crook. Kalau kena Mak Esah lah. Okey, tak apa. Jangan. Walaupun GB8 dah tak ada, kita akan tetap ada GB. Kita ada GV Generasi viral kita. Hashtag GV generasi Okey viral. bang. Thank you so much. Alright, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Jangan isap fit. Dan buat jenayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.